صل على محمد. Jadi insya-Allah perkongsian kita pada malam ni kita sentuh tentang syahadah. Tuntutan syahadah. Sebab untuk membaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dak dapat dak tidak, kita mesti memahami akan dua kalimah tu. Dua kalimah syahadah tu. Barulah kita boleh baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang tidak memahami dua kalimah syahadah, macam mana dia nak baiki hubungan dia dengan Allah? Apatah lagi nak baiki hubungan dia dengan manusia? Kau parah, kau rosak. Tu. Okey, jadi insya-Allah perkongsian kita pada malam ni tuntutan syahadah. Maka syahadah ni ada tuntutan ke atas kita. Kata pengarang rahimahullahu taala, kalimah syahadatain ini walaupun ringkas namun peranannya amat besar untuk mengubah individu dan masyarakat. Okey. Maka dia kata kalimah syahadatain. Maksudnya syahadatain ini maksudnya dua kalimah syahadah. Okey. Apa dia dua kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu dua kalimah syahadah. Maka kita tu tidak asing lagi bagi kita. Sebab kita orang Islam, hak itulah pokok pakar hak besar sekali. Sebelum nak pergi hak lain, itulah kalimah yang paling besar. Nampak? Selepas tu barulah semayang. Hak besar. Sebelum semayang 5 waktu, dua kalimah syahadah tu. Hak tu besar sekali. Kan? Kita tengok hari ni, masyarakat kita makin teruk ke tak? Makin teruk lah. Sebab apa? Sebab mereka tidak memahami dua kalimah syahadah. Walaupun ada yang setengah tu semayang, tapi dua kalimah syahadah dia tak faham. Maka tak boleh baiki diri dia. Model lama juga. Semayang tapi akhlak mereka, perhubungan mereka dengan manusia outstanding terkandung tu. Faham? Betul tak? Maka tidak ada keindahan dalam perhubungan sesama insan. Tidak ada. Inilah yang berlaku ni pada masyarakat kita hari ni. Hak dak semayang bang, no so kira hak tu out tu. Faham lagi? Hak semayang bang pun maksudnya perhubungan dia dengan manusia tak ada. Betul atau tidak? Ada mereka hanya berulang-alik ke masjid je 5 kali sehari. Sampai masa puasa di puasa, sampai masa zakat, sampai masa haji haji. Tapi dengan jiran tetangga, dengan saudara mara, ataupun dengan panggil pok saudara buaya. Orang Terengganu panggil. Faham? Ustazah kata pok saudara anjing. Yelah. Nama lagi? Yelah. Buaya. Orang Terengganu panggil pok saudara buaya. Pok saudara. Tu. Nampak? Maka dia hitam laksanakan hubungan sesama manusia tu. Tak ada. Dia hanya fokus pada ibadah. Tu. Ibadah yang tidak kenal Allah, tak ke mana pun. Betul? Kalau ibadah kita tu kenal Allah, maka ibadah tu mendatangkan manfaat kepada kita. Apa manfaat? Berguna kepada kita. Faham? Bila ibadah tu datang manfaat, maka dengan ibadah tu lah boleh mencegah diri kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau ibadah tu diterima oleh Allah. Maka pertama sekali adalah dua kalimah syahadat. Dua kalimah syahadah. Okey, tengok dia kata, kalimah syahadatan ini walaupun ringkas, memang ringkas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ringkas je sebut. Tapi peranan dia amat besar. Sebab apa peranan dia amat besar? Sebab syahadah, ulama ajar kita ada fardu syahadah, ada syarat sah syahadah, ada syarat sempurna syahadah, ada rukun syahadah, ada binasa syahadah. Syahadah saja ngaji. Faham? Maka orang dulu mengajar pengertian syahadah. Jadi bila kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya kita bersaksi sungguh. Kita tengok sungguh. Kata Allah Tok Guni Aziz, asyhadu, aku tengok. Sebelum kita nak kata tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, yakni kita bersaksi dulu. Kita tengok, kita yakin. Maka Allah je Tuhan kita. Itu. Nak boleh faham tu lah. Kena ngaji sungguh-sungguh. Nampak? Biar kita faham apa yang kita sebut. Maka inilah Nabi bawa dua kalimah ni lah kepada masyarakat Arab hari itu
boleh jadi baik orang Arab. Arab ni terkenal dah dipanggil jahiliyah. Betul? Tu. Maka boleh berubah perangai. Tak, sahabat-sahabat Nabi tu comel-comel belaka akhlak. Betul? Jadi macam mana Nabi ubah? Nabi ubah dengan 2 kalimah syahadah. Tahu. Maka inilah baru boleh mengubah manusia. Jadi yang pertamanya asyhadu an la ilaha illallah dulu. Perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka penyaksian, boleh kita nak beriktikad, nak boleh kita pegang bahawa Allah je Tuhan. Allah je Tuhan. Tuhan ni gapo orang? Tuhan sekalian alam. Tuan yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Nak boleh yakin hak tu itulah kita kena ngaji. Nampak lagi? Maka kena ngaji. Yang ni ilmu apa? Ilmu akidah. Nak pegang bahawa Allah je Tuhan. Kalau lain bukan Tuhan belaka. Tu nak pegang kemah tu. Maka kena ngaji. Maka kita ngaji ilmu akidah. Contoh, kita ngaji ilmu akidah, macam mana kita boleh kenal Allah, boleh yakin Allah ada. Yang ni ulama ajar pandang kepada makhluk, pandang kepada alam ini. Sebab alam ini bukti adanya Allah. Betul atau tidak? Itu ilmu akidah. Itu akidah orang awam. Yang perekat kita orang awam ni, akidah tu dulu. Mengaji sifat 20. Wujud artinya ada. Bukan itu. Orang tua dulu dah baca. Wujud artinya ada, lawangnya tiada. Dalil sekalian makhluk. Tahu orang tua dulu dah bilang. Maksudnya dalil sekalian makhluk. Maka makhluk ni bukti adanya Allah. Atau boleh panggil ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama sekali kita kena bersaksi melihat akan dalil alam ini sebagai bukti adanya Allah. Bahawa kita boleh yakin bahawa Allah itu ada. Itu satu. Dalil alam ini. Satu lagi pula, dalil mana pula? Ni dalil orang hakikat, orang arifin. Maka dia berdalil dengan diri dia sendiri. Yakin Allah tu ada, dia berdalil musyahadah dia di alam arwah. Nampak? Tu yang kuatnya. Tu yang hebat. Tu baru betul sungguh. Maka kita orang awam mesti faham akidah orang awam dulu. Kita boleh mengatakan Allah ada, dalilnya langit bumi gunung ganang. Itu sebagai bukti adanya Allah. Lalu kita belajar pula ilmu tasawuf, ilmu bersih hati kita, cuci hati kita. Maka kita dapat berhubung dengan roh. Yang ni roh tu diri kita juga. Maka diri inilah yang musyahadah dengan Allah. Maka bila musyahadah mereka alam roh, di sinilah melahirkan perhubungan kita begitu indah sesama manusia. Maka terpamerlah akhlak sebagaimana kita baca sirah para sahabat. Akhlak mereka indah. Sebab semua sahabat mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita baca sirah, comelnya sahabat. Sebab dia musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan roh, mata hati dia memandang ketuhanan Allah. Maka ini syahadah. Walaupun ringkas, tetapi peranan dia amat besar untuk mengubah individu dan masyarakat. Jadi kita tak peliklah hari ini masyarakat kita rosak hancur sebab mereka tidak memahami akan 2 kalimah syahadah dengan erti kata yang sebenarnya. Lagu mana sebagaimana yang disarankan oleh Allah dan Rasul. Kita tak faham. Tanya anak-anak muda kita tak faham syahadah. Kalau kita tanya fardu syahadah ada berapa orang? Fardu syahadah menapa pula? Tak boleh nak jawab dah. Tanya fardu syahadah ada berapa? Allahumma salli ala Muhammad. Dah lemah apa umat Islam akhir zaman. Memang lemah. Macam mana perhubungan dia dengan pencipta dia? Tak kenal tentang syahadah. Maka kita kena tahu. Kita tengok dulu. Maka dia kata membawa perubahan kepada individu dan masyarakat. Kita tengok. Antara tuntutan syahadatain secara umumnya bolehlah digariskan seperti berikut. Tuntutan 2 kalimah syahadah. Kita orang Islam, kita dah Islam. Sebab muayyah itu Islam, maka Islam kita. Betul tak? Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir, kalau dia masuk Islam, dia kena ngucap 2 kalimah syahadah. Kena ngucap.
Apa lagi? Dia mari depan Tok Imam hamba nak masuk Islam kena ucap. Dia kena sebut 2 kalimah syahadah. Maka Islam dia. Kali sebut dak pakai, kena 2. Betul? Maka Islam. Kita orang mau ayah Islam dah, dak payah sebut dah ulama kata. Padang menurut jua. Tapi setengah ulama kata kok kena sebut juga sekali seumur hidup untuk melepaskan tuntutan Allah Subhanahu wa taala walaupun muayyah Islam. Faham lagi? Maka bila kita Islam mengucap 2 kalimah syahadah, ada tuntutan ke atas kita. Ada tuntutan lalu. Apa tuntutan dia? Yang pertama, dia kata berikut tadi. Yang pertama, akidah. Nombor 1, mestilah Muslim di sudut akidah. Nombor 1 sekali. Tengok, akidah nombor 1. Akidah ni benda pegangan. Dipanggil aqdun. Aqad. Kita nak ikat kemah bahawa Allah jauh Tuhan, Muhammad tu utusan Allah. Pegang kemah keming, ikat kemah tu. Tak ada formula dah nak buka. Apa? Walaupun ribut taufan mari dak cabut akidah kita. Itu akidah. Nak pegang aqaidul iman orang ngaji. Tu. Nak pegang kemah Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Pegang kemah tu. Tu. Maka nak boleh pegang itulah kalau kita tak ngaji, macam mana nak yakin bahawa Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Maka kena gaji. Di sinilah ulama-ulama kita mengarang kitab-kitab akidah terlalu banyak. Hok ngaji di pondok-pondok, Baqarah, betul, Aqidatul Najim. Apa lagi? Misbah, Takrib. Itu Risalatut Tauhid, Umum Barahim. Itu semua kitab akidah belaka tu. Ulama mengarang kitab-kitab akidah, kitab Faridatul Faraid. Itu semua akidah. Betul? Maka nak suruh kita pegang kemah Allah jauh Tuhan. Nak boleh Allah jauh Tuhan tu bukan mudah. Kalau tak ngaji, nampak? Maka dengan kita belajar bersistem, duduk bawah dagu ulama, kita akan faham akidah yang sahih, akidah yang betul, yang muafakat dengan Quran dan Sunnah. Okey, tengok dia kata, insya-Allah. Dia kata tuntutan pertama selepas bersyahadah ialah membenar dengan hati terhadap kalimah yang dilafazkan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ngaji kita akidah, fardu syahadah hamba kata tadi, fardu syahadah dia ada 2. Apa dia? Ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati. Itu fardu syahadah. Ikrar dengan lidah. Ikrar kan Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar. Tasdik, kita membenar sungguh dalam hati kita. At-tasdik fil qalbi, kita membenar sungguh di dalam hati kita. Itu dipanggil fardu syahadah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi macam mana dengan anak-anak muda hari ini? Tak kali tidak membenar sungguh apa yang dilafazkan. Allahumma salli ala Muhammad. Adakah lepas dia sebagai tuntutan? Tak lepas dia. Bila tak lepas, nyanyilah ke dia mati lagi. Free je masuk neraka. Sama sekali dengan Donald Trump. Tak? Walaupun nama Yusuf bin Muhammad Ali, tinggal di Felda Belara. Faham lagi? Tak? Sebab dia tak faham akidah. Akidah ni benda yang wajib kita i'tiqad, wajib kita pegang sampai ke mati pegang. Kemahming. Itu akidah. Kalau tak ada akidah, nasiblah kita tu. Tu. Maka inilah yang perlu kita beritahu kepada masyarakat. Pastikan masyarakat kita ada akidah. Akidah mana Ustaz? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah kita Malaysia Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah tu benda hak ikut Nabi, wal Jamaah la khulafa ar-rasyidin. Tak para sahabat Nabi, terutamanya khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Maka pastikan akidah kita tak lari daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak rosak kita. Sebab umat Muhammad ni akan berpecah pada 73 puak. Hadis ni dibaca oleh orang semua. Nampak lagi banyak riwayat. Tu. Maka 73 puak, 72 ke neraka, seje syurga. Hak ni sahabat tanya, hak mana hak se tu ya Rasulullah? Hak ikut aku dan ikut sahabatku. Allahumma salli ala Muhammad. Maka di sinilah keluar Ahlussunnah wal Jamaah. Waktu kita nak faham macam mana nasib anak-anak muda kampung kita kalau mereka tidak memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adakah sembahyang dia diterima oleh Allah? Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sejadah 80 kali tukar dah sejadah.
Acu gitu jadah mayang rajin. Tapi akidah tak sahih, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah ulama-ulama kita dia bimbang sangat tu. Terhadap masyarakat akhir zaman ni. Kena sedar. Akidah nombor satu sekali. Okey, maka dia kata seterusnya ini asas sebut membenar. Itu asas. Okey, apa lagi yang perlu kita buat? Seterusnya berusaha untuk mewujudkan akidah yang sah dan benar. Seterusnya berusaha. Kita faham berusaha kan? Macam kita nega nak terus maju, kita berusaha sungguh-sungguh. Kita ada tok guru pula yang ajar dalam bisnes. Betul? Bayar 3,000 sebulan ke tok guru. Bang, dia panggil kenapa orang panggil? Orang nega, orang panggil benda, Syakir. Metok. Tanya Duki tahu dia businessman. Dia dah hari lah ni. Nampak? Dia ada tok guru dia. Ada tok guru. Tu Pozi Catering. Kenapa Pozi Catering? Terengganu kau tak kenal, tak Sabah. Tak? Pozi Catering. Tu sayang apa tu. Dia ada tok guru. Bagian nega. Faham? Tu. Macam kita lah. Nak belajar mesti ada tok guru. Betul tak? Yang mengajar kita selalu belok akidah. Betul? Selalu belok akidah kita. Baru tepat. Okey, seterusnya berusaha sungguh-sungguh. Bukan gurau berakidah ni. Ustaz mana suruh cari makan? Sungguh berakidah daripada cari makan. Sebab cari makan, kau tak ada biti, tak boleh beli beras, lapar. Bila lapar, kebulu. Bila kebulu, mati ya. Faham lagi? Tak ada masalah. Apa mati? Nampak? Tapi bila tak ada akidah, sesat. Bila sesat, masuk neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Takut neraka? Takutlah. Maka lebih akidah daripada cari biti. Inilah kita hari ni. Tapi kita hari ni besar ke biti dulu sebelum akidah. Dan nak rosok lagu mana masyarakat hari ni? Memang rosok sungguh. Kita telah lari daripada aturan Quran dan sunnah. Ni. Amba tanya mana malam ni? Dah sini dah tanya dia sekok. Dah bila keluar je baby tu suruh bang dulu ke Winston dulu? Saya jawab orang kapal apa? Dia panggil ayah suruh Winston ke, atau we chicken chop ke, lamb chop ke, ataupun we akidah dulu? Saya jawab akidah. Ayah azankan di telinga baby tu. Betul tak? Akidah dulu. Allah sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi Allah. Ni. Jadi kalau kita ikut sungguh sistem ni, insya-Allah comel lah. Tu Nabi ajar dah. Beranak azamkan. Biar dia bersebut Allah. Baby kita tu kalau boleh cakap biar bersebut Allah dulu. Ni dah. Nak didi dah. Nak didi. Bahasa sungguh. Betul tak hari ni? Nak didi. Kita kata apa pula budak ni nak didi. Ada sahabat mu tu dah kereta balik kuliah. Amba cerita Hadidi budak-budak dia ni kata nak didi. Lepas tu dia bunyi. Ya Allah sungguh tak dah kita tengok cucu hari tu nak didi. Ngak ke gapo? Rupanya tengok YouTube Didi and Fry. Faham lagi? Betul tak? Mengantuk nak tidur mana? Nak tidur ulang. Mengantuk tolonglah saya. Kena ke aku itu sekali. Faham lagi? Amba balik daripada kuliah duha. Amba ngantuk mata. Anak amba adik pada dia duduk belakang. Drama dia je. Bang, dia duduk belakang, amba duduk depan bawa kereta. Dia nyanyi lagu benda. Mengantuk nak tidur mana? Amba pun kata, memang aku ngantuk. Faham lagi? Dah nak masuk simpang Belara tu, buat pada tak mau belanggar. Ni kata tu hang Melaka punya hal. Dah kita tak mampu dah. Amba ngantuk. Dia ngaji lagu ngantuk. Amba tu molek dah. Faham lagi? Amba khelak tak sedar. Khelak tak sedar tau. Kan ada khelak sedar. Pelik ustaz ni khelak tak sedar. Khelak tak sedar khelak Padang dah. Kata khelak orang Pahang dah. Tak sedar tau. Macam rokok segerik lah. Kata rokok pun tahu dah. Tak payah pintu gate. Bang, tak kenal dah. Gelak gelemak. Hak tulis tu. Tapi orang Terengganu, fashion dia orang Terengganu kan. Khelak. Khelak tak sedar. Lalah hamba celek tu kereta van, bukan kereta van. Mari street tak hamba. Hamba celek van. Kalau 2 saat lagi, kung. Dia bunyi gitu. Tak bunyi wong dah. Faham lagi? Dia bunyi kung lalu. Betul tak? Tu mengantuk. Habis kita didi.
Elang. Didi and Fine. Oh, boleh sebut Didi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ajar suruh sebut Allah. Anak kita boleh cakap tu sebut Allah dulu. Allah. Biar dia sebut Allah. Allah. Biar sebut. Apa lagi? Ni dah sebut benda lain. Ni kata. Tak kena dah ajaran itu. Ni silap. Silap soal tu. Jadi nak suruh dia sebut Allah dulu, kita kena sebut Allah mau kat dia tau. Allah. Baru tu. Ni dah. Didi, nak didi, pau. Lebih dua ti. Atas muka mau. Lagi. Nak didi. Ni kata. Mabuk habis budak-budak lah ni. Amba tengok budak-budak mana maring. Tengok kat DIY. Amba nak pergi beli barang. Kat DIY tak budak baru besar ni. Macam anak amba ni. Kenapa panggil dia ni? Allah, amba nak sebut payah. TikTok ke kenapa? Itu juga, dia joget. Amba kata, bisa muang. Apa lagi? Tu tepi DIY bawah. Allah, saya kata. Mak ayah ada dua orang. Anak joget tu. TikTok bawah. Dah hancur lagi masyarakat kita. Hancur lemak. Apa jadi gitu? Sebab kita dah ajar dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah dah ui. Lepas azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas tu hayya 'alas solah. Itu. Jadi kita dah ikut. Maka kita tunggulah lagi bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Macam mana nak berlaku perhubungan sesama manusia jika perhubungan kita dengan Allah hancur lebu? Dah buat cetong lah. Okey. Maka dia kata seterusnya berusaha untuk mewujudkan akidah yang sah dan benar. Akidah yang sahih, yang tidak mengandungi kecacatan, itu sahih. Okey, berusaha sungguh-sungguh. Akidah tersebut mestilah sejajar dengan apa yang dinaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah tu mesti sejajar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pastikan. Pastikan akidah itu. Sebab kalau rosak akidah, tidak ada lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok cerita. Nak satu cerita, satu riwayat daripada Aisyah. Baru ni masa bulan 12 baru ni, minggu ketiga, Amba ceramah di Masjid Bukit Berangang. Amba ada cerita ni. Besarnya tentang penyaksian dalil-dalil adanya Allah ni. Besar. Sebab tu kita ngaji asyhadu nak bersaksi atas alam ni. Kita cerita ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu malam Rasulullah SAW beritahu kepada Aisyah, ya Aisyah, ingin aku beribadah kepada Allah. Jadi Rasulullah nak bangun beribadah kepada Allah, minta izin dengan Aisyah. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, aku lebih suka duduk bersama aku itu. Aku lebih suka duduk bersama aku. Apa kemahuanmu tak aku turuti. Aku turut belakang apa yang mu nak. Aku suka duduk dengan aku. Tapi aku tidak keberatan untuk mengizinkanmu untuk beribadah kepada Allah. Lalu Rasulullah bangun. Rasulullah ambil air semayang. Rasulullah solat. Semasa Rasulullah membaca surah, maka Rasulullah menangis. Rasulullah menangis sehingga air mata Rasulullah SAW titik di atas kain Rasulullah. Jadi kalau sampai Rasulullah nangis sampai air mata titik, maka tangisan itu amat hebat. Betul tak? Kita nangis tak sampai titik, mak dak wias kering, ngawah dak titik patah baju. Betul tak? Tapi Rasulullah membaca akan kalam Allah, menangis sampai air mata titik atas kain ketika solat. Maka selepas solat Rasulullah pun berwirid. Lepas berwirid Rasulullah berdoa. Maka Rasulullah berdoa tu makin hebat tangisan Nabi SAW. Sehingga air matanya gugur ke bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Air mata Nabi SAW jatuh ke bumi. Sebab apa dia nangis? Nanti dulu. Apabila waktu subuh masuk, maka Bilal datang nak mengazankan. Maka Bilal tengok Rasulullah sedang menangis. Rasulullah sedang menangis. Maka kita boleh bayangkan. Maka ketika Rasulullah bangun daripada Aisyah tadi, sampai ke subuh Rasulullah menangis. Boleh bayang berapa jam Rasulullah menangis. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa jam? Kalau kita tahulah pukul 2 bangun tahajud. 3, 4, 5, 6. 4 jam Rasulullah menangis.
hebatnya tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Maka bila datang, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Sedangkan kamu ni dosa yang telah lalu diampunkan Allah. Dosa yang akan datang pun telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Nah, apa menangis lagi? Apa yang kamu tangiskan? Maka Rasulullah kata, "Hei Bilal, mu tak tahu apa yang ku tangiskan? Semalam Jibril datang kepadaku membawa ayat Allah. Celakalah orang yang membaca ayat ini," Nabi kata, "jika ia tidak memikirkannya." Apa ayat dia yang sehingga menangisnya Nabi sampai titik air mata di atas bumi? Apa ayatnya? Sehingga Nabi kata, celakalah orang yang membaca ayat ini jika ia tidak memikirkannya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita tengok. Kita tengok dalam Quran. Kalau tak silap hamba, surah Ali Imran ayat 190. Betul atau tidak? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di sebalik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi dan bertukarnya malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang mahu memikirkannya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka di sebalik ciptaan Allah ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Waktu kita nak fikir, baru datang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru datang rasa kemurahan Allah kepada kita. Murahnya Allah ciptakan langit dan bumi dan seisinya untuk kita. Nampak? Di sini Nabi menangis mengenangkan nikmat. Sebab tu Nabi kata, "Salahkah aku menjadi orang yang bersyukur, hei Bilal?" Maka Nabi menangis kerana mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dia menangis. Tapi dah kita tengok langit, tengok bumi, tidak berdalilkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak yakin dengan Allah? Sebab tu Al-Quran beritahu kepada kita, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Surah Yusuf ayat 105. Berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, sama ada di langit ataupun di bumi, mereka melaluinya sedangkan mereka berpaling daripadanya. Maksud dia tengok matahari, tengok bulan, tengok segala-galanya, mereka tidak fikir sikit abu. Ini Allah Ta'ala beritahu kita dalam Al-Quran. Macam mana nak menambahkan yakin kita kepada Allah? Sebab tu kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Orang yang yakin dengan ketuhanan Allah, dia akan sambung lagi, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Setelah akidah kita sahih, kita yakin ketuhanan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus menyebut dan berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Kita tak sia-siakan nafas kita, kita tak sia-siakan hidup kita, kita terus menyebut Allah, berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka sentiasa memikirkan tentang penciptaan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Seraya berkata, Rabbana, kami ma khalaqta hadza batilan. Tidaklah menciptakan ini sia-sia ya Allah. Kami yakin ya Allah. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci-Mu ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka-Mu ya Allah. Baru kita boleh yakin dengan Allah. Jadi bila kita takut dengan neraka Allah, sehingga orang Arab kata, ya Allah Umar, nampak lagi? Orang-orang Arab dah ingat dah Umar tu jahat dulu. Dah ingat Umar tu sembah berhala, Umar tu bunuh anak. Tak ingat dah. Sebab baiknya akhlak Umar sehingga orang lupa kisah silamnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita hari ni kalau kau tengok muka kita ni, kaki congek dulu. Betul tak? Orang ingat lagi kisah kita. Tu kaki 400 kau cerik pay. Faham lagi? Pay anak itik. Bang, betul tak? Kau kapal apa dah ada rajin main pay anak itik. Gitu cerai apa? Tiga tepi. Berat tu beg 4 tepi. Natang itu. Faham lagi? Betul tak? Maka Umar berubah perangai dia sehingga orang dah ingat dah kisah silamnya. Akhlaknya terlalu indah.
kesan daripada akidah yang sahih. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita hari ini ketandusan adanya Allah. Maka ni Nabi kata, celakalah orang yang membaca ayat ini, mereka tidak memikirkannya, sekadar baca saja. Maka inilah akidah dua kalimah syahadah boleh mengubah individu dan masyarakat. Walaupun ringkas, tapi kita faham. Betul atau tidak? Ni. Kita kena berubah dah. Kita kena faham dua kalimah syahadah. Penyaksian kita biar betul, biar tulen. Hati kita bersih, kita musyahadah dengan Allah, tidak perlu dalil langit bumi gunung ganang lagi, berdalilkan diri kita sendiri. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Nampak? Dan dalam diri mereka sendiri sehingga dia yakin bahawa Al-Quran itu benar. Maka di sinilah akan lahir wa sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, sebab kami telah yakin dengan ayat-ayat Allah. Maka ni diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu para sahabat begitu hebat. Nampak? Maka dua kalimah syahadah ini teramat penting untuk kita memahami tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri kita makan, Allah yang beri kita minum. Macam mana kalau kita sedar bahawa Allah yang beri kita makan, Allah beri kita minum, tak sanggup kita nak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah itu menghancurkan hati orang mukmin. Nampak? Dia memandang kemurahan Allah. Kita boleh sejuk nafas ni dengan udara yang dikurniakan oleh Allah. Tapi kita tak sedar udara yang kita sejuk hari-hari itu kurniaan Allah. Maka di sinilah para arifin basuh janggut dia mengenangkan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Sebab tu dia tak sunyi daripada air mata. Maka inilah para-para awliyaillah. Nampak? Sebab dia mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengilah dua kalimah syahadah ni lah boleh mengubah kita. Tak, perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak jumpa sehingga allazi khalaqani fa huwa yahdin. Mula Allah yang menciptakan aku, maka mu yang tadbir diriku ya Allah. Maka bila Allah yang tadbir diri kita, maka perhubungan kita dengan manusia amat solid. Nampak? Baik, comel, indah. Itu lahir daripada perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pentingnya perhubungan kita dengan Allah. Jadi perhubungan yang dilatih oleh kita tiap hari 5 kali sehari. Kita melatih diri kita untuk berhubung dengan Allah. Nampak? Apa dia hubungan kita dengan Allah? Solat. Solatlah perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari. Solat, silah perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah melahirkan akhlak. Semayang yang khusyuk melahirkan akhlak yang baik. Tu. Maka kena jaga hubungan kita dengan Tuhan. Macam mana hubungan kita Tuhan? Solat tadi. Tempat kita test solat tadi. Tak boleh dah nak test kat lain. Betul? Dalih kita takbir je. Allahu Akbar, zoom, zoom, zoom lalu. Sebab apa? Sebab apa jadi zoom, zoom, zoom? Tak, bukan zoom kamera kan? Nampak? Masuk zoom tu ngata-ngata berau, berau, berau. Sebab apa? Sebab diri kita dikontrol oleh nafsu. Sebab diri kita dikontrol oleh nafsu. Nafsu amarah. Nampak lagi? Maka amarah ni amarah bisu. Kalau kita ngaji ilmu tasawuf, amarah bisu, dia sentiasa ingat kepada dunia. Cinta kepada kemegahan, cinta kepada kekayaan, pangkat, segala-galanya. Maka itu bukan dunia. Pangkat dunia atau tidak? Dunia. Kekayaan dunia atau tidak? Dunia. Itu semua dunia. Maka bila dikuasai oleh nafsu amarah, maka Allahu Akbar, maka kita akan ingat ke dunia. Kita akan ingat kepada dunia. Tu. Dan macam mana Ustaz? As-salatu minal akhirah. Sembahyang ni perbuatan akhirat. Macam mana nak pergi ke akhirat? Tak mau ingat dunia. Nampak? Macam mana kita nak buat? Sebab tu ulama tasawuf mengajar kita akidah yang saya lepas dah tadi, ni nak cari akidah yang satu lagi. Dia panggil dah alam ruh tadi. Maka ni jangan tinggal ni zahir batin ni. Nampak lagi? Okey, maka macam mana? Maka ulama beritahu kepada kita. Kita ada empat benda. Pertama dia panggil nafsu. Betul? Yang kedua dia nama akal. Yang ketiga dia panggil qalbu. Yang keempat dia panggil roh. Maka ni nafsu, akal, qalbu, roh. Okey, kita tengok.
InsyaAllah perkongsian. Bukan nak mari ngajar orang apa-apa. Dok. Nak mari kongsi saja. Kongsi nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Okey, apa saja nikmat yang kamu dapat kongsikan. Kena kongsikan. Okey, insya-Allah. Pak. Okey, maka ni ulama ajar kita. Sekarang ni nafsu akal. Kita ambil dua dulu. Nafsu dengan akal. Okey, maka nafsu ni cenderung kepada kejahatan. 100%. Ya. Bila akal, kita Allah Ta'ala kurniakan akal, maka kita pun ngaji. Kita ngaji hukum akal. Betul? Maka kenallah kita Allah. Allah yang cipta kita, Allah beri makan. Kita ngaji sifat 20, kita dah kenal Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Betul atau tidak? Kenal. Dan kita ngaji ilmu fiqh, kita tahu hak mana haram, hak mana makruh, hak mana wajib, hak mana sunat, hak mana mubah, kita tahu. Ini haram, ini wajib, kita tahu. Tetapi kita masih mengerjakan yang haram. Walaupun kita tahu, walaupun kita mengaku Allah sebagai Tuhan. Betul? Sebab apa? Sebab kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu kita mengatasi akal kita. Betul? Sebab tu ulama kategorikan kepada kita sudah beriman. Sebab kita ngaji dah yang akidah dengan hukum akal tadi. Kita ngaji dah ilmu fiqh. Kita kenal mana wajib, mana sunat, mana haram, mana makruh, mana mubah. Kita kenal. Maka sempurna dah itu akidah, kita dah beriman. Tapi iman kita perekat dipanggil mukmin yang mukmin yang apa? Jawab dalam hati. Hamba jawab. Mukmin yang asi dipanggil mukmin tapi asi. Mukmin yang masih melakukan maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kebanyakan umat Islam hari ini. Kita beriman. Hamba yakin dan percaya orang kapal-kapal ni semua beriman belaka. Kalau tak beriman, tak akan mari sini. Betul atau tidak? Tapi tengok kategori mana. Mukmin yang asi ke? Mukmin yang abid ke? Mukmin yang salik ke? Mukmin yang arif. Kita tengok tangga kita di mana. Tangga kita di mana? Ustaz, saya masih melakukan maksiat. Okey, mukmin yang asi. Sebab apa kita masih melakukan maksiat? Walaupun kita tahu itu dosa, itu diharamkan oleh Allah. Sebab kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu mengatasi akal kita. Maka Nabi ajar kita qalbu, bersihkan hati kita. Betul? Tuhan beritahu pada kita wa nafsin wa ma sawwaha. Tuhan bersumpah dengan nafas. Betul? Demi jiwa dan kesempurnaannya. Maka kita telah dikuasai oleh nafsu. Kita sudah ada fujur. Fa'alhamaha fujuraha. Betul atau tidak? Maka sifat fujur sudah ada dalam diri kita. Masa di alam roh itu kita bersih. Bila roh itu dimasukkan alam jasad, alam ajsam, nampak? Maka roh itu sudah dimasuk. Roh itu berbentuk lain. Tak bersih dah. Masuk dalam jasad. Sebab tu kita ngaji tafsir, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya. Maksudnya Allah Taala ciptakan jasad kita cukup dah 120 hari, complete set, maka Allah Taala tiupkan roh. 120 hari tiupkan roh, maka hidup. Okey, maka hidup itulah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Taala ilhamkan fujur, sifat-sifat yang tidak baik rasa dalam diri kita. Sebab tu kita berasa nak kita tengok awak anak tu imam comel kau kata hak balik London. Faham? Itu fujur. Betul tak ni? Malam ni ada ustaz sub belaga ceramah ni apa-apa berasa nak pergi itu takwa. Dia ada dua. Fujur dengan takwa. Dipanggil fujur ni setan. Bisikan setan ulama tafsir. Dah takwa ni malaikat. Tu. Tu. Maka dua. Maka setan dengan malaikat ada. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran 88 kali sebut setan, 80 kali sebut malaikat. Dia balance. Okey. Jadi ada tak kita gini? Maka nafsu fujur ni lah yang kuat menguasai kita sehingga kita derhaka kepada Allah walaupun kita tahu dah benda ni molek. Mana tak molek, tetap kita buat. Macam mana Nabi ajar kita, Quran ajar kita, nak suruh nafsu kita jatuh. Qad aflaha man zakkaha. Demi sesungguhnya dak pelawak Tuhan kata qad. Nampak? Dak pelawak ni aku nak beritahu kamu. Demi sesungguhnya mendapat kemenangan, kejayaan, kebahagiaanlah bagi yang mensucikan jiwa. Maka di sini ilmu tasawuf mengajar kita bersih hati. Betul atau tidak? Kena nyuci hati kita daripada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Maka membersihkan hati kita.
Nampak? Bila hati kita bersih, kalbu tadi, maka terpancarlah pengenalan kita terhadap roh. Baru dari situ bermulanya musyahadah kita dengan Allah, sebagaimana Allah Taala beritahu dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah aku ini Tuhan kamu? Qalu, roh berkata, bala syahidna, bahkan kami bersaksi ya Allah. Maka penyaksian inilah yang akan melahirkan akhlak nubuah, akhlak yang baik. Maka sini perhubungan dengan manusia begitu comel, dengan tawaduknya, Allahumma salli ala Muhammad, cukup indah. Sebab dia sudah mengenal akan Allah, perhubungan dia dengan Allah telah baik, telah comel dah. Maka disitulah melahirkan perhubungan dengan manusia begitu indah. Maka baru kita tengok sirah, baru menepati, oh lagu ni sahabat dengan orang, lagu ni dah sahabat dengan orang. Abu Bakar lagu ni, Umar, Uthman, Ali, semua baik belaka, comel belaka perhubungan dia sesama manusia. Sebab dia dah mengenal akan Allah, perhubungan dia dengan Allah sudah dijaga dengan betul, tidak ada jurang pemisah antara dia dengan Allah. Barulah Allah membimbing kita untuk berhubung dengan manusia. Tu. Tu kata tajuk yang dibagi tadi. Nak dapat hak tu, ini sistem dia. Baru kita akan dapat. Barang siapa menjaga hubungan dia dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan baiki hubungan kita dengan manusia. Confirm. Betul? Maka ini sistem dia. Bila hubungan kita dengan Allah, yang berhubung dengan Allah adalah roh. Sebab tu bila kita solat, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku. Wajah tu wajah mana? Jasad kita ke hadap Allah? Tahu. Yang ni roh kita yang menghadap Allah. Roh ni yang bersaksi, yang menghadap Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Betul atau tidak? Kita kata wajah tu, tapi dalam masa yang sama kita tak ingat kepada Allah. Maka dusta tak kita? Dusta atau tidak? Dusta. Allahumma salli ala Muhammad. Rawatlah hati kita. Maka ni ulama ajar kita. Maka sistem untuk melakukan perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka di situ, yang pertamanya mesti Muslim di sudut akidah. Pertama kali kita ngaji ilmu akidah sifat 20. Akidah yang sahih, betul-betul ada sunnah wal jamaah. Barulah kita pergi kepada ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Tu. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Betul? Maka ini akidah, yatlu 'alaihim ayatihi, akidah, wa yuzakkihim, tasawuf, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ilmu fiqh. Siapa dak ngaji 3 ni, mereka berada di jurang api neraka Allah. Itu Al-Quran beritahu pada kita. Maka wajib kita kena belajar ilmu fardu ain 3 ni. Nak pergi ke tasawuf ke, hakikat ke, hikam tak hikam ke, biar reti 3 ni dulu. Boleh nak pergi ke hikam ke apa ke. Jadi tak selesai 3 ni, dah nak pergi ke hikam. Lain nak pergi. Maka ini yang perlu fardu ain dulu ke atas kita. Biar kita faham betul-betul akidah yang sahih, ibadah kita lagu mana. Dak dengan Tuhan kita belajar bab sembahyang sempurna molek. Dak dengan takbir sampai ke salam. Insya-Allah. Tu dia. Maka ni sistem yang diajar oleh ulama. Ulama dak eka, dia ambil pada Quran dan sunnah. Sebab tu kita kena duduk bawah dagu ulama. Tanpa bawah dagu ulama kita tak akan dapat. Tu dia. Okey. Maka setelah kita kenal Allah, melalui itulah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mestilah Muslim di sudut ibadah. Letak akidah, ibadah ni. Sebab untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mesti melalui ibadah. Betul tidak? Melalui ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah. Melalui salat kita mendekatkan diri kepada Allah. Melalui puasa, zakat, haji kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kita mesti Muslim di sudut ibadah. Ibadah yang pertama apa dia? Salat. Hak besar sekali. Sembahyang. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nampak? Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan malaikat aku. Ilmu tauhid. Allah Ta'ala suruh kita mengesahkan dia. Fa'budni, mu kena sembah aku, kena patuh aku. Lagu mana ya Allah nak ibadah kamu? Wa aqimis salata li zikri. Diri kalau sembahyang untuk ingat aku. Maka kita baiki tentang solat pula. Biar untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tengok dia kata. Next sikit, dah riau. 8.30. Ke nak balik dah? Makan apa-apa?
Hari ni tak ada geram ni, hamba baca ilmu street sekali kuat dah buruk. Mana jadi baik ni malam ni. Kalau lah buruk banyak. Bukanlah ya buruk cik, motorbot. Jadi malam ni ilmu street, tak ada kona-kona. Kalau kona banyak cerita kalau orang pernah follow kita Facebook. Tak ada lah banyak kona apa ni. Sarung kau ni. Lagi. Jadi malam ni street ni. Street sungguh ni. Okey, kita tengok. Dia kata mesti Muslim di sudut ibadah. Ibadah dia kedua. Ibadah dalam Islam adalah pancaran. Allahumma salli ala Muhammad. Ibadah dalam Islam adalah pancaran dari keimanan yang terdapat dalam sanubari seseorang. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu bila kita ngaji ilmu, faham, kita faham. Belajar, faham, tak cuba menghayati, baru datang keyakinan. Itulah. Belajar, faham, menghayati, baru datang keyakinan. Keyakinan daripada sanubari kita. Tak? Sanubariku. Tu lagu lain dia tu. Dengar. Nampak? Nama lagi. Okey, baik daripada sanubari. Hati sanubari yang pernah orang ngaji awak. Hati sanubari, hati nurani, orang ngaji mutasawuf lah tu. Hati sanubari. Mari daripada keyakinan, keimanan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, maka dia kata yang terdapat dalam sanubari seseorang maka dizahirkan dalam bentuk perbuatan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita ngaji syarat sempurna syahadah ada 4. Okey, pertama mengetahui, kedua diikrarkan, ketiga ditasdik, keempat diamalkan. Kita kena amal penyaksian kita. Bila kita mengaku Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba, kita kena taat kepada Allah. Tak boleh derhaka kepada Allah. Nyatakan dengan perangai kita. Dah kita nak nyata lagu mana perangai kita? Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena belajar, kena kenal Nabi. Sebab Nabi ajar kita lagu mana mentaati Allah. Kalau kita semayang pun, Nabi kata semayanglah kamu seperti mu tengok aku semayang. Betul atau tidak? Quran beritahu kepada kita sendiri, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hey Muhammad, ini kalimah qul kalau kita ngaji Quran dia panggil terpenting. Dalam Quran 1660 ayat itu semua penting, tapi bila ada qul di depan itu terpenting. Dalam Islam ada terpenting, ada penting, ada kurang penting, ada dok penting. Dia kita kena faham belaka ni. Tu banyak pula ilmu. Nampak? Tu. Maka bila Tuhan kata qul, ini fi'il amar, perintah daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Sekiranya mereka kasih ke aku, hey Muhammad, mu kena khabar ke dia fattabi'uni, kena ikut mu. Nampak? Mu kena ikut aku, Muhammad kena kata gitu. Yuhibbukumullah, nanti kamu dikasih oleh Allah. Jadi Muhammad tunjuk perangai yang boleh meraih cinta Allah. Maka Nabi kita salat, Nabi kita solat dengan baik, Nabi kita puasa dengan baik, zakat dengan baik, haji dengan baik. Maka kita mesti ikut contoh Nabi. Itu bagi ibadah. Lagu mana Nabi dengan isterinya? Baik. Lagu mana Nabi dengan anaknya? Baik. Lagu mana Nabi dengan sahabat-sahabatnya? Baik. Lagu mana Nabi dengan jiran-jiran tetangganya? Baik. Betul atau tidak? Nabi pernah tekan isteri? Tak. Tak pernah. Tinggi suara? Tak rajin. Tak. Kita bukan tinggi suara. Siap lepang ni. Pang. Aku tak senyap bodoh. Pang. Pang lagi. Oh tak apa orang. Lagi. Betul tak? Kedai. Dia sakit. Dah tak apa orang. Mau ayah aku dah tak apa. Lawang pula dah. Ni aku tumbukkan. Ni. Ni Bruce Lee, Fish and Fury. Nampak lagi. Numbuk Bruce Lee gini ya. Kalau kita belajar silat, numbuk gini kuat. Sebab tu Bruce Lee tumbuk gini. Tidak tumbuk gini Bruce Lee. Dia tumbuk lagu ni. Sebab tu Iwi, dia pun tak ada. Gong jatuh. Mati lalu kena numbuk dia. Sebab dia tumbuk gini. Tumbuk gini kuat. Dia tidak perlu hayung. Dia perlu genggam. Kuat lebih pada hayung. Tu sistem tumbuk. Ustaz kabogok bak silat. Dapat Nabi ajar kan? Main pedang, tunggang kuda. Betul tak? Memanah. Kalau kita nak perang dengan kafir, faham lagi. Ni kafir tumbuk, mereka tumbuk pun dah lelik dah. Kena. Mana ada elok. Pengusi yang BKK kata.
Macam mana nak elak? Fikir kita aja. Berat menandang. Dah nak elak pun ni. Kena belajar silat tahu. Dak boleh bini baik ngamu. Mudah belajar silat jangan berat kamu. Jadi macam cerita poya contoh dia. Lagu mana bini buat gitu kan? Masuk gitu. Senyap poya debe pun. Faham lagi? Betul tak? Penuh jahanam pinggang rumah. Kalau mudah belajar silat. Kalau bini jenis nawang. Nah, kita lambat dia ingat beli kuih tiaw. Dia kata, bang, mana kuih tiaw aku? Oh, aku tu. Faham lagi? Kita kata, Allah, aku dah ingat setengah barah. Oh lah, kalau orang dah ingat. Mu cakap molek sikit. Macam molek sikit. Kau lepang. Kata. Lah, dia ambil pinggang. Ni tu lepang. Piung, di belakang. Pinggang kaca, boh. Faham lagi? Bukan murah. Kalau murti, mu elok. Siu. Sambut bau. Tu. Mari pula. Tu. Baru dah bunuh pinggang. Kalau muda 3 cah, lepau pecah hancur habis dah guna skepeng. Faham lagi? Allah. Tidak nak layan buruk tu. Biasa kalau layan buruk tu nak balik. Faham lagi? Okey. Maka tu Nabi tunjuk contoh. Untuk meraih cinta Allah, ikut Nabi. Maka Nabi tegas dengan isteri, tegas dengan anak, tapi tak kasar. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sahabat duduk 15 tahun duduk dengan Nabi. Tak pernah Nabi menengking isterinya, tak pernah. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat Nabi tau. Tu kata, kita nekeng apa? Sebab akhlak tadi lah. Tak? Balik rumah, bini lambat masuk. Dalam hati kata dah. Natang ni duk main WhatsApp ke kan? Duk supah dalam hati. Nak supah luar tak berani. Faham lagi? Sebab bini belajar silat cekok. Cekok Hanafi. Okey, sikit lagi deh. Boleh? Awal lagi. Mana bawa ni jemput tang? Orang masjid tepuh baru ni. Begini hamba tu nak balik ni. Mereka kata kalau kita sambung tajuk baru ni, mereka tu 10.30. Ke mana orang tepuh? Mereka kata, dia jawab. Beres tak sambung je. Allah kata mampu dah ni. Kita gurau je. Basta tunggu. Biasa sejik-sejik lain kita pergi. Dia kata, molek dah tak? Tak apa dah. Ni dah. Dia tu sungguh. Amat tidak aku gurau je. Aku pun berhenti lalu. Berat dia nak repok rupanya. Okey. Nak tunggu je. Kalau dia kata berhenti tak? Mengkamang sepanah. Nak kata gitu ya. Tapi jawab sama lagi sakit pada aku. Okey, habis. Maka dizahirkan dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai tanda kebenaran syahadatain yang dilafazkan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai bukti apa yang kita lafaz, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu lafaz kita. Dan kita benar dalam hati sebagai bukti keimanan kita. Kita pun nyata dengan perangai kita, perbuatan dan lisan kita. Lisan kita tak pernah menyakiti hati orang, tak pernah kasar, tak pernah. Sebab itu menyatakan keimanan kita. 2 kalimah syahadah tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Comelnya Islam. Comel ada Islam. Comel jumpa sama Islam, merendah diri, assalamualaikum. Aku lahir daripada hati sungguh kasih sangat-sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Comel. Tadi hamba repuk anak buah hamba tengah hari. Hamba gimana nak cabut gigi anak hamba ni. Lepas tu hamba singgah hamba sayang hamba. Saya mari wi salam. Assalamualaikum. Ya bi salam molek. Sebab memang kena maruh hamba kalau salam lebih kurang. Betul sebut comel ke. Hamba kata salam dah betul. Sebutkan lagi. Assalamualaikum. Apa gitu bah? Hamba tidak betul lagi. Tak betul ke Ustaz? Hamba jawab dah salam. Hamba tidak betul lagi. Dah nak betul kan Ustaz? Mau ada fikir apa ya dah kocek? Ya tu Ustaz ada RM31. Dia ambil semua. Hamba kata. Ya pun dia ambil. Dia ambil sungguh dalam kereta. Ngek ambil pun mari ambil Ustaz semua kali. Dah mu kata 31 ni 34 riyal Dah 34 ambil semua tak 34 riyal. Mata baru betul salammu. Hamba kata baru betul salammu. Pengen dia tengok hamba. Faham lagi? Baru betul. Sebab maksud assalamualaikum, kita doa kepada Allah. Betul atau tidak? Ini selamat sejahtera ke atas kamu zahir dan batin.
Nampak lagi? Maksudnya kita sanggup habiskan, korbankan segala-galanya yang ada pada kita demi saudara kita. Itu Islam aja. Tu nak cerita tak sayang ke piti. Nah, tanda kasih. Kita tak wih lapor, tak wih meminta-minta, kita bagi dulu. Itu perhubungan kita dengan manusia. Orang Islam ni, dia tidak menghina orang Islam yang lain. Tak. Nampak lagi? Dia tak akan kata dok fitnah sekali dah. Dia akan memelihara kemuliaan saudaranya. Lagu mana? Bila comel hubungan dengan Allah, Allah Ta'ala akan ajar lagu ni. Lagu mana mulia dia? Kita memelihara kemuliaan saudara kita. Lagu mana ustaz nak memelihara kemuliaan saudara kita? Jangan widang meminta-minta. Kita bagi dulu. Betul atau tidak? Kalau dia minjang orang tak bayar, malu tak dia? Malu atau tidak? Mulia dia akan tercemar atau tidak? Cemar. Maka hijau orang Islam memuliakan saudaranya. Jangan widang minta, kita bagi dulu. Dia tak nak minta. Ni kita ngaku Islam. Lambat bayar sebulan baru hutang. Habis kapung je ke bawah. Kau tanya, are you Muslim? Yes, I am Muslim. Pau Muslim. Kan? Betul tak ni? Itu akhlak kita. Itu perhubungan sesama Islam. Jangan main-main. Kita kena pelihara saudara kita. Sebab Islam ni dia di atas. Kalau kita ngaji bab agama Islam. Islam ni benda dipanggil agama samawiyah. Agama yang datang dari atas, dari langit, dari Allah. Maka Islam sentiasa di atas. Islam sentiasa mulia. Islam memerintah, Islam mentadbir. Islam tidak ditadbir, tidak diperintah. Islam tak di atas semua. Islam memberi, bukan meminta. Itu Islam. Betul atau tidak? Maka bila kita faham, kita jangan biar orang Islam tu meminta, biar memberi. Contoh, kalau dia tak ada duit, dia tak ada minta, kita beri dulu. Hina tak dia? Tak hina. Kalau tak ada duit, sampai dia minta situ, minta sini, hina tak dia? Hina. Maka kita kena pelihara kemuliaan dia. Jangan beri dan meminta. Kita topak dulu. Tertanya semua tiap-tiap minggu. Mana mak? Ada biti tau? Dah pergi bulan ni, beres bawah. Gitu. Nampak lagi? Mana tau? Ada biti tau? Dang dah bulan ni. Sepuh-sepuh rasa ke tak dang? Dah berapa ya tak dang? 100. Beres bawah. Atau nombor akaun. Tahu lalu. Kita pun transfer lalu. Bang, tak dang dia berhutang minta. Tak dang. Kita topak dulu. Itu Islam. Comel atau tidak? Saya kata comel. Kalau muda kata comel kau, memabuk pekuda tu. Lagi. Betul tak? Memang comel Islam. Itu keindahan Islam. Itulah. Tak kita topak dulu. Dia tak meminta. Dak Islam ajar pula kita kena beri. Kau sesok kau beri. Kau beri. Ustaz amat ada piti nak beri kerana dah ada pria. Ada 10 ria. Beri. Jangan beri semua. Rezak murang. Sial pula. Kau sesok kau beri. Itu Islam ajar. Tu comel Islam. Sebab apa Allah Ta'ala jamin rezeki kita? Istangzilu rizqa bis sadaqah. Carilah rezeki dengan bersadaqah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu orang sedang jadi kaya. Amal ayat dah baru ni kan? Bulan lepas tau. Istangzilu rizqa bis sadaqah. Ayat dah tu. Amal dah lagi lah. Kena amal kita akan kaya. Jangan bimbang. Sebab Ar-Razzaq siapa dia? Ar-Razzaq siapa dia? Allah. Allah yang memberi rezeki dia. Tak bimbang apa? Nampak lagi? Infaklah hai anak Adam. Aku akan infak kepadamu. Tu. Itu Tuhan beritahu kepada kita. Infaklah wahai Bani Adam. Wahai Bani Adam. Aku akan infak kamu. Allah. Tu jami Allah. Jami Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan takut. Tu. Okey. Timbul menurut perkataan. Perbuatan dan perkataan sebagai tanda kebenaran syahadatain yang dilafazkan. Okey, satu lagi. Dah habis rakaat kita habis rakaat. Kemuncaknya. Tahu kemuncak? Tahu kemuncak tau? Kemuncak. Kalau kita dalam semayang, kemuncak dia i'tidal. Itu kemuncak pengabdian, kehambaan. Nampak? Sebab tu lepas sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Bagimu segala ya Allah, aku fakir, tak ada apa. Itu kemuncak kehambaan. Maka jatuh 7 anggota. Kesombongan kita sudah tidak ada lagi. Itu sujud. Itu kemuncak dalam salat. Sebab tu orang merau masa rokok. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketika kamu rokok adalah kamu berkosatkan. Kalau kita orang-orang ni kosat bahawa kita ni banyak dosa. Ampunkanlah aku ya Allah. Aku nak tuju kamu ni ya Allah. Izinkanlah aku menghampirimu ya Allah. Nampak lagi? Dalam rokok. Masa kemuncak doa kita, masa i'tidal. Maka Allah Ta'ala makbul lalu.
Apa? Tu ud'uni astajib lakum. Allahumma salli ala Muhammad. Mintalah aku will lalu. Maka Tuhan makbul lalu doa kita. Rabbana lakal hamd. Ya Allah. Selamat kita. Kan? Maka kemuncak. Itu masuk kemuncak tu. Okey, apa dia kemuncak dia tu? Kemuncaknya timbul dari perasaan yang merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Nikmatnya dia. Dia merasa kebesaran Allah dan keagungan Allah sebagai tempat pengabdian diri dia. Jadi kalau perhubungan, sebab tu orang mukmin dia tidak ada masalah. Orang mukmin tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab masalah dia diselesaikan oleh Allah. Segala masalah dia diselesaikan oleh Allah. Itu orang mukmin. Nampak lagi? Sebab kita ada Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Orang sembahyang betul lah tu. Orang sembahyang khusyuk. Sebab tu bila dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini perjanjian aku dengan hamba-Ku. Tuhan kata. Nampak lagi? Segala masalahnya aku selesaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita baca sirah, kalau kita baca Quran, kisah Nabi siapa? Hak doa makbul oleh Allah. Nabi Zakaria. Anak kan? Masa kiang Jibril dah turun beritahu mu dapat anak. Tu diajar kita. Sebab tu Quran ni hudal lil muttaqin. Semua dia bentuk cerita ke apa ke dalam Quran adalah petunjuk bagi kita. Lagu mana Zakaria dimakbulkan doanya. Tu diajar dalam solat. Maka ketika qiyam, belum rokok lagi, dah qiyam dah, maka malaikat Jibril dah datang beritahu, hei Zakaria, kamu akan dikurniakan anak dan namanya Yahya. Allahumma salli ala Muhammad. Siawi nama lalu. Tu kata itu pengajaran besar untuk kita. Jadi untuk kita dapat pertolongan daripada Allah, salat. Betul tak? Salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu maka kita boleh jadi kekasih Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allahumma salli ala Muhammad, jadi kekasih. Itu kurang ajar kita. Baru kita dapat rasa pengabdian kita yang sebenar. Iyyaka, itu pengabdian yang sebenar. Sebab ka tu terus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diganggu oleh siapa-siapa pun, antara kita dengan dia sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Maka nikmatnya orang yang mengabdikan diri kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka orang inilah orang semayang, maka dia terpelihara daripada keji dan munkar. Tu bik comel lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka perhubungan dengan manusia terlalu indah. Comel comel lalu. Maka jaga perhubungan kita dengan Tuhan. Nak balik dah ni 8.40. Berat dengan orang apa-apa. Apa gila itu? Akak ada ke putih? Tak. Lewat ni, tak balik lagi ke? Lagi. 8.51 insya-Allah lah. Pelihara perhubungan kita dengan Tuhan. Perhubungan kita Tuhan lagu mana? Semayang ni. Tapi sebelum semayang dia ada hak besar lagi pula. Bab wudu. Bab wudu ni jaga miftahus salati tuhur. Anak kunci semayang adalah bersuci. Jaga bab taharah, bab nyuci, baru kita boleh masuk dalam solat. Sebab anak kunci solat itu bersuci. Kena ngaji waktu pula. InsyaAllah lah perhubungan tu, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi nak berlaku perhubungan kena menyuci dulu. Maka itu sistem yang diajar oleh Nabi. InsyaAllah lah kita kena ikut sistem yang betul, InsyaAllah kita akan berjaya. Dan pesanan biar terakhir pada malam ni, dan nasihatlah adil nasihat. Tanamkanlah dalam diri kita, dalam hati kita, ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nampak lagi? Pegang, nak berdekatkan diri kepada Allah. Tok dalam hati kita. InsyaAllah kita akan bersungguh-sungguh lah. Macam mana nak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Tu baru kita ada tu. Biar ada keinginan dulu, baru ada usaha. Kalau tak ada keinginan, tak ada usaha. Macam kita tanya dia tu, mak mu kan ada bini mai? Tahu tak berasa nak? Tak berasa nak, tak ada lah. Dia tak cari lah. Apa lagi? Betul tak? Kalau kita tanya, dah mana mu mak? Tak bini lagi? Tahu berasa sangat. Tengah ngejah dah ni. Bila ada ingin, maka dia ajah. Cuma laju tak laju dia ajah. Betul tak? Tak janji biar ada. Baru dia turut dengan usaha. Begitu kalau kita bila hati ada untuk mendekati Allah, insya-Allah. Walaupun mula-mula slow dulu, mari ngaji jarang-jarang. Nampak? Lama-lama dia mari. Nampak betul sungguh lah. Mesti ada, tanamkan dalam hati kita. Supaya taklah campurkan rasa ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. InsyaAllah lah habis dah titik tu. Tak mau sambung dah. Amu nak baca saja ni. Tak mau sambung ni. Kalau sambung aku belah. Okey, nak baca je. Yang pertama benda ayat ni akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga dah dah. Kena sambung.
Dah ya hamba hamba baca tajuk je deh. Dah sama-samalah nyanyi hamba kulu belah. Pertama akidah, kedua ibadah, ketiga apa dia? Syariat. Keempat apa dia? Akhlak. Kelima benda? Keluarga. Maka lima. Tutup tang syahadah kat atas kita. Akidah, ibadah, syariat, akhlak, keluarga. Ini tutup tang bagi orang ngucap lah. Jadi kena ada belakang tu syariat, kena ada akhlak, kena ada keluarga, kena ada. InsyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki. Kita tunggu pula. Ada rezeki kau dah mati. Kalau mati pun tak apalah. Kita temu dinung. Disinun. Madu 3 tau. Orang puang ingat tau. Disinun. Piam dia tu. Okay, insyaAllah lah. Sebelum menurut diri minta maaf banyak lah. Muslimat nu kakak-kakak, mak-mak, adik-adik hamba dalam depan ni. Abang-abang, ayah-ayah, adik-adik hamba ni minta maaf banyak. Salah terkasar bahasa. Tapi malam ni memang tak ada kasar, ilmu tu je. Tahu? Sebab tepuh orang ni jatuh 2 tiga kipah. Sebab kasar. Ni lembut Buat ada jatuh pun. Insya-Allah lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.